Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Abdul Rahman Ismail. First of all, saya minta maaf kerana lama saya tak upload video ni. Dan yelah, tahu-tahulah, baru ni kan bulan Ramadan dan biasalah orang kan sibuk beribadah dan sebagainya. Maka saya pun tak ada gurau je, acah ya. Tapi tak apalah, alhamdulillah saya dapat kembali lagi, saya dapat semangat lagi untuk buat video, untuk berkongsikan dengan anda semua sedikit ilmu atau pengkongsian yang insya-Allah akan memberi manfaat kepada anda sekalian. Baiklah, pada hari ini saya akan berkongsi tentang cara untuk trik minda kita, trik otak kita untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat atau perkara-perkara yang susah dan perkara-perkara produktif setiap hari untuk menjadikan kita selalu membuat perkara tersebut. Ataupun dengan kata lain, cara untuk detox otak kita untuk menyukai perkara-perkara produktif ataupun melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memberi manfaat. Okey. Baiklah. Sebelum tu macam biasa, cepat subscribe saya dulu baru saya akan cerita. Okey. Baiklah. Sebelum itu, saya akan menceritakan dari awal bagaimana otak kita berfungsi, apa yang membuat kita membuat sesuatu perkara, membuat suatu perkara secara berulang kali. Dan saya akan menceritakan proses yang berkaitan dengan otak dan barulah saya memberikan cara menjadikannya praktikal. Baiklah, first of all, sebab kenapa kita melakukan sesuatu. Rakan-rakan sekalian, sebenarnya kita melakukan sesuatu kerana ia rasa it feels good. Dia rasa sedap ya. Seseorang tu melakukan suatu perkara berulang kali hanya ada satu sebab utama je. Sebab apa? Sebab dia rasa sedap. Sebab benda tu rasa sedap, seronok apabila kita melakukan perkara tu. Sebagai contoh, Kenapa pemain bola selalu main bola? Sebab apa? Dia rasa selesa, dia rasa suka, dia rasa sedap. Passion, passion. Dan kenapa orang yang suka main game, Mobile Legends contoh, selalu main game? Dia tahu benda ni tak bagus, tapi dia main juga. Sebab apa? Sebab benda tu rasa sedap. Dan sebab apa kita rasa sedap? Dalam otak kita ada satu hormon yang dirembeskan untuk menjadikan kita rasa seronok dan selesa, sedap dan sebagainya, iaitu satu hormon yang bernama dopamin. Ramai orang dah tahu dah dopamin dan sebagainya. Memanglah tahu, tapi jangan ramai orang dia underestimate the power of dopamin. Dopamin ni sangatlah efektif dan sangat-sangat memberi kesan dalam amalan kita. Sebab apa? Kalau suatu perkara mengeluarkan dopamin yang banyak, maka perkara itulah yang paling kita akan buat paling banyak sekali. Benda itulah yang kita akan buat paling banyak sekali. Tak percaya? Okey, sebagai contoh saya bagi contoh lagi supaya anda semua faham. Okey, baiklah. Saya bagi contoh. Baiklah, antara saya bagikan 3 perkara untuk lelaki. Ni first untuk lelaki. Antara pergi berkebun ataupun pergi shopping dan main game. Ni untuk gamers lah. Yang mana satu kita akan buat? Untuk gamers semestinya main game. Sebab apa? Perkara main game ni lah yang merembeskan paling banyak dopamin dan kita paling seronok bila lakukan ni. Begitulah. Kalau perempuan memasak, masak ataupun tanam pokok ataupun tengok Korea, mana korang akan tengok? Kalau yang memang suka Korea tu memang tengok Korea lah kan. Sebab apa? Sebab benda tu yang kita akan rasa seronok dan benda tu
Kalau rakan-rakan sekalian nak tahu, benda tu yang paling mengeluarkan paling banyak dopamin, dan benda tu yang membuatkan kita cenderung pada perkara tersebut. Dan contohnya, kalau orang yang mencintai kebaikan, dia suka bersedekah. Sebab apa dia selalu bersedekah? Sebab dia rasa seronok apabila bersedekah, dan setiap kali dia bersedekah, dopamin keluar dan dia rasa sedap, seronok. Orang-orang yang suka bersedekah semua macam tu lah. Dan inilah perbezaan ketara antara orang berjaya dan orang yang tidak produktif dan sebagainya. Kerana bezanya kat sini ya. Bezanya perkara-perkara yang orang berjaya suka, yang perkara-perkara amalan yang mereka lakukan adalah produktif. Mereka melakukan perkara produktif untuk mengeluarkan dopamin. Dan perkara itu yang mengeluarkan paling banyak dopamin bagi mereka. Adapun orang-orang yang tidak produktif, perkara-perkara yang menyebabkan mereka rasa seronok, sedap dan mengeluarkan banyak dopamin adalah perkara-perkara yang tidak produktif. Contohnya main game, main phone dan sebagainya. Dan ramai orang pada zaman sekarang, tidak kira budak ataupun orang dewasa, ramai orang suka sangat main phone. Sebab apa? Sebab benda tu yang mengeluarkan banyak dopamin dan menyebabkan mereka fokus benda tu ya. Contoh main Mobile Legend bagi orang sekarang kan, budak-budak sekarang Mobile Legends. Sebab apa main selalu? Sebab rasa sedap, seronok dan sebagainya. Walaupun contoh kalau ada girlfriend ataupun dah ada bini pun ada sampai taksub sangat dengan perkara ni. Sebab apa? Dia rasa seronok main tu lagi pada layan isteri dia dan sebagainya. Dan benda ni tak bagus sebenarnya. Dan kalau kita lihat pada zaman dahulu, contohnya ibu bapa kita lah, mereka tak tak ada membazir masa sangat dengan phone. Sebab apa? Otak mereka tidak mengeluarkan banyak dopamin apabila mereka main phone. Sebaliknya kita, bila main phone je seronok, rasa sedap, dan kita akan melakukannya berulang kali. Itulah beza antara orang-orang dulu dan sekarang, dan orang berjaya, orang yang produktif dan kurang produktif. Dan cara dan untuk kita ni macam mana kita nak bagi, alah susah lah. Dan macam mana nak buat benda tu memang rasa sedap kan. Tapi memang kita sebenarnya boleh membaiki balik sistem otak kita untuk menjadikan perkara-perkara produktif ni adalah satu perkara yang membuatkan kita rasa sedap dan mengeluarkan lebih dopamin. First of all, kita kena puasa lagi kejap. Kita kena detox otak kita dulu, supaya dopamin level sekarang ni contoh ni otak kita, dopamin level kita dah tinggi. Level dopamin biasa untuk otak kita contoh banyak ni, dan banyak ni hanya boleh dicapai apabila kita main phone. Contoh kita kena main Facebook dulu baru dopamin jadi banyak ni. Dan benda ni kita akan jadi rasa biasa dan kita akan jadi ketagih. Dan apabila kita tak main phone sehari, bila dopamin rendah, kita rasa tak seronok, kita rasa addicted Contohlah macam tu lah. Orang yang isap rokok, orang yang isap dadah dan sebagainya, semuanya dia jadi addicted sebab dopamin juga masalahnya. Apabila level dopamin biasa kita adalah tinggi, maka bila kita turun sikit, kita akan rasa tak selesa lah. Dan kita kena lakukan perkara biasa yang membuatkan dopamin level kita tinggi untuk kita rasa selesa, dan kita susah nak rasa macam puas lah, rasa seronok dan sebagainya. Orang yang level dopamin mereka rendah, mereka akan lebih gembira dalam hidup bandingan orang yang level dopamin tinggi. So first of all, kita kena detox otak kita untuk menjadikan level dopamin yang biasa untuk kita adalah rendah dulu. Cubalah try dalam seminggu ataupun sebulan dan sebagainya, ataupun kita insyaAllah. Dan ada juga yang mengatakan kalau kita nak jadikan satu perkara itu habit, kita kena lakukan perkara tersebut selama 40 hari. Macam tu.
40 hari untuk menjadikan benda tu habit dan sebagainya. Ataupun 3 bulan. Cubalah. Dan apabila dopamine level bagi biasa untuk kita adalah rendah, maka lihat, apabila kita baca buku pun kita rasa seronok. Dan apabila benda tu rasa seronok, kita akan selalu melakukan perkara tersebut. Dan ada pun tapi apabila kita dah detox balik otak kita untuk melakukan perkara produktif, untuk merasakan kita rasa seronok, jangan kita jadikan level dopamine kita tinggi balik dengan main phone selalu, dan otak kita jadi macam dulu balik lah. Kita kena puasa, tahan kejap, dan apabila benda tu dah terjadi, maka insyaAllah kita akan seronok melakukan perkara-perkara kebaikan. Kita seronok bersedekah. Sebab apa bersedekah? Sebab benda tu seronok. Kenapa baca buku? Sebab benda tu lah seronok. Masa kita sekolah dulu, kita tak ada phone nak main. Apa yang kita buat untuk menghilangkan rasa bosan, yang menjadikan kita rasa seronok? Tak buat apa, kita baca buku, mengaji, kita main bola, sihat. Alhamdulillah semua. So sekarang, apa yang kita nak buat sekarang, rakan-rakan sekalian, cuba detox balik otak kita untuk menjadikan dopamine level kita yang biasa rendah dulu. Dan untuk apabila dah rendah, walaupun kita melakukan perkara yang biasa, contohnya level dopamine untuk kita rasa selesa jadi banyak ni je kan? Dan benda ni boleh capai hanya dengan baca buku. So apabila kita bosan, kita akan baca buku. Apabila bosan, kita baca Quran. Apabila kita bosan, kita buat benda-benda produktif dan sebagainya. Macam tu lah. Dan begitulah. Dan boleh kata juga, sekarang ni ramai orang susah nak berubah, dan susah, mereka ada banyak halangan nak berjaya. Dan halangan terbesar mereka sebab apa? Mereka terasa terlalu selesa dengan keadaan sekarang. Selesa, dan mereka tidak akan berubah, kerana keselesaan itu akan menjadikan seorang tu tidak begitu produktif lah. Dia rasa comfort zone mereka macam tu. Dan ramai yang kata, kita nak berjaya, tapi adakah kita bersedia untuk berjaya, ataupun kita takut nak berjaya? Takut apa? Sebab apa takut berjaya? Sebab kita terpaksa meninggalkan keadaan kita sekarang, keseronokan kita sekarang untuk mencapai kejayaan. Macam itulah. Itulah saya tengok benda-benda macam ni lah yang menjadikan kita ni susah untuk berjaya. Bukan sebab kita malas dan sebagainya, sebab kita takut untuk meninggalkan aktiviti kita sekarang. Apabila kita berjaya nanti, kita tak boleh dah buat benda ni. Macam tu. Dan benda ni, kalau kita betul-betul nak berjaya, kita kena tinggalkan perkara-perkara macam ni. Kerana apa? Dalam ayat Al-Quran sendiri pun Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang mana bermaksud, kamu tidak akan sekali-kali mencapai kebaikan sekiranya kamu tidak meninggalkan apa yang kamu sukai. Dan biasanya manusia menyukai perkara-perkara yang kurang baik lah. Sebab apa? Kita ada nafsu. Dan selalunya nafsu akan mengajak kepada keburukan. Dan dalam Al-Quran sendiri, setiap kali Allah bercakap tentang nafsu ataupun hawa, cakap tentang hawa nafsu yang selalu mengajak kepada kejahatan. Beza nafsu dengan hawa nafsu. Semua orang ada nafsu, tapi hawa nafsu ni lah yang membawa kepada keburukan. Dalam ayat Al-Quran, setiap kali Allah cakap pasal hawa, selalunya benda lepas tu mesti perkara yang buruk lah. Contohnya, afara'aita man ittaba'a ilahahu hawahu. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan nafsu mereka sebagai Tuhan mereka? Mereka ikut tu, dan mereka tidak selepas tu, dan mereka tidak mendapat hidayah. Astaghfirullah. Moga Allah menjauhi kita daripada perkara-perkara yang mengikut hawa nafsu ni. Subhanallah. Jadi kawan-kawan sekalian, masa musim KB ni, kita cuba detox balik otak kita
untuk menjadikan diri kita seorang yang lebih produktif, insya-Allah. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita di lain kali.